Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 28 Jun bersama saya Fazril Hisham Afandi. Perkembangan berita dimulakan dengan statistik vaksinasi di negeri ini. Sebanyak 1,132,968 dos vaksin COVID-19 telah diberikan kepada penduduk di negeri ini setakat ini. Menurut laporan prestasi vaksinasi Sarawak, daripada jumlah itu 919,990 adalah dos pertama, manakala 212,978 adalah dos kedua. Sebanyak 51,601 dos suntikan telah diberikan kepada penerima pada Sabtu lalu. Daripada jumlah itu, 41,364 adalah dos pertama, manakala 10,237 adalah dos kedua. Setakat 26 Jun lepas, ramai 1,617,641 atau 79.16% individu dewasa yang layak telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin. Terdapat 96 lokasi dijadikan pusat pemberian vaksin di seluruh negeri. Kira-kira 14,000 penduduk di Pusa di bahagian Betong telah dan akan menerima vaksin COVID-19 dengan pusat pemberian vaksin PPV Dewan Masyarakat Kampung Kalok mula beroperasi sejak seminggu lalu. Ketua PPV Dewan Masyarakat Kampung Kalok, Dr. Nur Izzati Abdul Rahim memberitahu sehingga kini 4,800 individu yang layak di kawasan Pusa telah menerima dos pertama suntikan vaksin. Dr. Nur Izzati Abdul Rahim berkata PPV tersebut menyediakan kemudahan kepada penduduk dari kampung dan rumah panjang sekitar Pusak, Tui, Supa dan Medang. Bermula pada 14 hari bulan 6 sehingga pada 4 hari bulan 7, kita setakat ini menerima vaksin pertama untuk penduduk daerah pusat lah. Nanti selepas daripada tarikh itu, kita akan bermula 3 minggu selepas itu adalah untuk penerima vaksin dos kedua pula. Kami memang takutlah bila cucu kami memang takut. Takut jarum ke takut apa? Memang kami takut jarum. Kita nikmatkan untuk nak di kita pun nak untuk orang lain juga nak. Senang mau. Ini sebab kami tu ketua keluarga apa. Musik vaksin nak susah, kami nak pulang ke rumah karena bekerja luar nun susah. PPV berkenaan mampu memberi suntikan vaksin 400 dos sehari. Sementara itu, di Beladin, penduduk di perkampungan nelayan berkenaan tidak ketinggalan menerima suntikan vaksin di PPV Dewan Masyarakat Beladin. Antara penerima yang hadir adalah adik-beradik Nurfiza Abdullah Cik dan Mukminah Abdullah Cik berumur 34 dan 24 tahun yang teruja walaupun agak berdebar saat menunggu giliran menerima suntikan. Kami datang Mai Sejahtera. Lama cik nunggu? Dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu? 2 minggu je. Orang lain dah banyak 5 vaksin, cik dah apa-apa. Tinggal juga lah. Selamat tinggal juga lah. Excited sebab first time dapat vaksin tu. Menurut Ketua PPV Dewan Masyarakat Beladin, Dr. Steven Joshua Manuel, sejak mula beroperasi 15 Jun lepas, seramai 5,390 individu telah menerima suntikan dos pertama. Kapasiti pemberian vaksin di PPV tersebut akan ditingkatkan daripada 600 dos ke 800 dos sehari bermula hari ini. So dekat sini kita cucuk vaksin untuk orang Beladin, Maludam, Semarang, Sepinang. Ada 8-9 lokaliti Rumah Iban. Lepas itu Triso juga. Dan melalui sistem MyVas kita juga ada menerima penerima vaksin daripada Tui, daripada Tambak, daripada Pusak, Kalok juga ada juga. Dr. Steven juga memaklumkan program outreach di beberapa kampung dijangka bermula minggu ini. Ia bagi menyediakan kemudahan penerimaan vaksin kepada penduduk yang tinggal jauh termasuk warga emas serta individu yang tidak berkeupayaan untuk hadir ke PPV sedia ada. Manakala pemberian vaksin kepada penduduk bahagian Sarike giat dilaksanakan, Residen bahagian Sarike Felicia Tan Yahua berkata ia melibatkan kira-kira 97,000 penerima suntikan.
Jelasnya, daripada jumlah itu, sebanyak 44,146 penerima telah mendapat dos pertama, manakala 14,191 penerima selesai menerima dos kedua. Sasaran seterusnya sebanyak 54% atau 53,669 baki penerima belum disuntik. Jadi kita mensasarkan by end of July, kumpulan ini akan disuntik sekurang-kurangnya dos 1, because by August kita target dos yang dah mendapat suntikan pertama akan disuntik dengan dos 2 lah. Bermakna target kita by end of August memang selesai semualah. Dedahnya jumlah penerima vaksin tersebut merangkumi 47,605 di Sarike, 24,594 di Meradong, 12,713 di Pakan dan 12,903 di Julau. Beliau ditemui pemberita semasa tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Sekolah Kebangsaan Bukit Kinyau. Tambahnya, setakat ini Sarike mempunyai 11 PPV di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, manakala 12 PPV bukan KKM turut dibuka melalui program Outreach Bergerak yang turut mendapat sambutan menggalakkan. Sementara itu, 3 buah kawasan di Julau akan menggunakan khidmat penghantaran helikopter disebabkan memakan masa jika menggunakan pengangkutan darat. Perancangan yang dilaksanakan tersebut bagi memastikan penduduk pedalaman menerima suntikan vaksin. Tidak terkecuali di kawasan Tubau dan Jelalong yang telah memulakan pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak Ulu Jelalong melibatkan penduduk 7 buah rumah panjang di Rumah Drik Gani, Ulu Jelalong. Perjalanan ke lokasi menggunakan jalan laluan Balak dan ladang kelapa sawit mengambil masa perjalanan 2 jam menaiki kenderaan pacuan 4 roda. Turut bersama PPV Bergerak Ulu Jelalong, Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Cupai Ugon yang menyifatkan usaha pihak Klinik Kesihatan Tubau diketuai Ketua PVV Andres Dampak Entalang, sesuatu yang bertepatan dengan usaha ke arah mencapai imuniti kelompok di kawasan Tubau selewat-lewatnya penghujung Julai ini. Kerana mereka agak jauh di pedalaman dan susah untuk mereka ke pusat-pusat PVV statik kita di KK Tubau ataupun di KK Sebau. Jadi pada hari ini mereka sangat berterima kasih. Jadi keseluruhannya di kawasan yang 7 rumah panjang ini saya dapati ke semua penduduk kita yang layak untuk divaksinasi datang pada hari ini. Bagi penduduk tanpa perlu keluar ke Tubau, Sebau atau Bintulu, PPV Bergerak seumpama ini membantu mereka menerima vaksin COVID-19 yang sememangnya dinantikan. Apatah lagi kebanyakan mereka tidak berdaftar melalui aplikasi MySejahtera, ekoran tiada kemudahan telefon pintar dan internet. Ambil kita uliah bergulai uliah serakup bekas ubah nareng kena mempor hidung tu. Ela ambil kita nareng kena mas lagi bekas basah. Kita anda berjiak semua kita ke Bedau. Kita ke Bedau. Jadi pelabak ko rumah ko tu. Nareng lagi mama udah berjiak makan rumah ko. Arah pulai gerai anang semak perapet kubet tahu gerai. Tahu bakal kita kena namanya nadai nama. Aku ngumpung bayar rakyat aku, ya kengai bejek tadi baik aku bejek mau magang lah. Leban untuk dari penggerimu mula sidak ya takut. Ngai bejek. Jadi takut ngai bejek. Jadi aku kita takut aku. Kita itu perkoh orang dah boleh pansut, boleh berjalan. Seramai 139 penduduk menerima suntikan vaksin di PVV Bergerak Rumah Drik Gani Ulu Jelalong itu bagi suntikan dos pertama vaksin Sinovac, termasuk penduduk dari buah rumah panjang penempatan masyarakat Penan. Penduduk di kawasan Demak Laut diminta bersabar menunggu giliran untuk mendapat suntikan vaksin. Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, sehingga semalam lebih 800 penduduk di kawasannya itu telah divaksin untuk dos pertama daripada 20,000 penduduk yang mendaftar vaksin.
Malah Dr. Hazlan Abang Hibni komited memastikan penduduk di kawasan seliaannya yang terbahagi kepada 4 zon divaksin. Dihubungi pemberita RTM, jelas beliau, 3 PPV telah disediakan bagi penduduk kawasannya termasuk Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Klinik Kesihatan Bako dan Universiti Malaysia Sarawak. Usaha menyekat pergerakan manusia bagi memutuskan penularan wabak COVID-19 kini giat dilaksanakan di perairan. Bagi memastikan misi ini berjaya, Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Sarawak terus memantapkan kawalan di lokaliti perairan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Syadikin Bahrin ada laporannya. Komando Operasi Resik pasukan tersebut, ASP 1 Sazali Jaafar berkata, sejak tahun lepas, Kuching hanya merekodkan 3 lokaliti perkampungan nelayan yang dikenakan PKPD, iaitu Kampung Bako, Kampung Gobel dan Kampung Muara Tebas. Kerjasama mereka agak baik, yang mana mereka patuh ke atas perintah kawalan, yang mana tidak juga melanggar SOP yang telah ditetapkan. Kami pun pernah memeriksa beberapa bot dan sebagainya masih dalam keadaan mengikut prosedur yang ditetapkan. RTM yang turut sama dalam tinjauan rutin itu mendapati tiada nelayan daripada lokaliti PKPD terlibat turun ke laut walaupun sedar sekatan itu menjejaskan pendapatan harian mereka. Muara sungai yang menjadi laluan lebih 200 nelayan selain rancak dengan pelbagai aktiviti marin ini lengang. Komuniti nelayan patuh duduk di rumah menanti tempoh PKPD yang akan tamat pada Rabu ini. Misi membebaskan Malaysia daripada pandemik COVID-19 bukanlah satu tugas yang mudah. Bagi pasukan Marin Sarawak, hujan atau panas, kawalan di perairan yang dikenakan lokaliti PKPD terus diperketatkan bagi mengawal gerakan nelayan ke laut. Kini, nelayan hanya meniti hari untuk turun semula ke laut meraih hasil daripada samudera. PKPD bukanlah satu tempoh yang manis. Oleh itu, pematuhan terhadap prosedur operasi standard amat penting bagi mengelakkan PKPD dikuatkuasakan semula. Syadikin Bahrin, RTM. Sekian berita pagi Sarawak, tepati janji temu vaksinasi anda. Saya Fazil Hisham Afandi. Assalamualaikum dan salam hormat.